Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah pada kali ini kita akan berbicara tentang zakatul fitri. Zakat al-fitri. Kalau menurut buku teks ini yang mudah kita faham, zakatul fitri ialah zakat berbuka puasa. Fitrun tu berbuka puasa. Berbuka puasa. Zakatul fitri, zakat berbuka puasa. Jadi bila sebut zakat berbuka puasa, ada dua waktu. Waktu buka dan waktu puasa. Kalau tak ada puasa, tak ada buka. Jadi waktu puasa bulan Ramadan, waktu buka bulan Syawal. Jadi mesti ada 2 bulan. Zakatul fitri mesti ada 2 bulan. Bulan Ramadan, puasa dah habis 1 bulan puasa, dan masuk bulan berbuka, iaitulah bulan Syawal. Dan sempena kesyukuran kita atas nikmat Allah Ta'ala pada rahmat yang begitu banyak pada bulan Ramadan, dan Allah Ta'ala berikan lagi nikmatnya dengan pelepasan daripada api neraka pada bulan Syawal. Maka kita buat satu lagi, iaitulah memberi sedekah wajibah. Allah Ta'ala telah mensyariatkan sedekah yang wajib yang dinamakan sebagai zakatul fitri. Boleh kita untuk mudahkan faham, kita fahamkan dia sebagai zakat sempena berbuka puasa daripada bulan Ramadan. Baik. Zakatul fitri. Okey. Ta'rif zakatul fitri ialah sedekah yang muqaddarah. Sedekatun muqaddaratun, ada yang kat situ, yang telah ditetapkan. Okey, satu. An kulli muslimin, terhadap semua orang Islam. Dua. Pertama, telah ditetapkan oleh syarak. Keduanya, kepada semua orang Islam. Kepada siapa? Kepada semua orang Islam. Waktunya bila? Waktunya qabla, sebelum solat Id. Itu adalah waktu terakhirnya. Waktu terakhirnya sebelum solat Id, dah imam takbir untuk solat Id sahaja, habislah waktu zakat fitri. Okey, 1, 2, 3, dan yang keempat, fi, mestilah diagih kepada fi masarif muayyanah, kepada golongan yang tertentu. Masarif ni sasaran yang tertentu. Jadi sedekah yang wajib tu bukan kita saja-saja, bukan kita yang menetapkan. Kalau di Malaysia sekarang ni, kebanyakan negeri kadar zakat fitrahnya RM7 paling minimum. Orang kata mahal-mahal kan, tapi sebenarnya bukanlah mahal, memang begitu nilainya. Malah kalau kita kira, mungkin sebentar lagi kita akan sentuh, sebenarnya RM7 tu tidak cukup, berdasar kepada harga beras yang kita makan. RM7 tu kalau kita makan beras RM2.5 sekilo kan, mungkinlah RM7 atau RM2.60 ke sekilo, mungkin kadar zakatnya RM7 bagi setiap kepala, bagi setiap orang yang bernyawa pada bulan Syawal dan bulan Ramadan. 2 bulan tu dia telah lahir pada bulan Ramadan dan masih hidup lagi pada bulan Syawal.
Jadi ada 2 bulan tu dia menyawa, maka kena zakat lah dia, zakat fitrah. 2 bulan dia hidup. Okey. Kadarnya RM7 kerana dikira kepada harga beras dengan nilai 2.6 kilo, 2.6 kilo, 2 kilo 600 gram. Okey. Itulah nilai dia. Tapi kalau dia makan beras mahal, maka patutnya dia kena bayar lebih lagi. Terutama orang yang makan beras yang wangi yang harganya RM4.5, RM5, RM6 sekilo, maka sepatutnya dia bukan lagi bayar RM7, tapi dia bayar RM14. Kalau dia makan basmati, maka dia kena bayar RM21. Sebab apa? Harga nilai beras yang dia makan tu memang mahal. Sebab apa? Zakat fitrah itu adalah zakat yang telah ditetapkan, yang telah muqaddarah, ditetapkan nilai dia kepada siapa? Kepada setiap orang Islam, termasuk anak-anak orang Islam yang baru lahir. Waktunya paling last sekali, jangan sampai imam dah takbiratul ihram sembahyang raya, mesti sebelum tu. Tapi mula dia tu bulan Ramadan lah, bulan Ramadan, sebab dia 2 bulan kan saja. Mula masuk je bulan Ramadan dah boleh bayar zakat. Dan last sekali waktunya ialah sebelum solat hari raya fitri. Dan zakat tu mestilah dia diagihkan kepada masarif muayyanah. Sebab tu mesti ada resit. Kalau tak ada resit, kita bayar zakat, takut nanti duit tu tak sampai kepada PPZ, maka tak ada jaminan dia akan diagih. Bila tak diagih kepada masarifnya, maka tak sah zakat tu, dia jadi sedekah biasa kan. Jadi masarif muayyanah ni orang kata asnaf lah, istilah kita kata asnaf yang 8 itu. 8 golongan asnaf. Kalau kita agih kepada selain daripada 8 tu, dia tidak memenuhi syarat dan tidak sah zakatnya. Okey. Dalil. An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Abdullah bin Umar lah ni, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri, telah menfardukan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menfardukan zakatul fitri, zakat. Kalau dalam pelajaran kita ni, kita katakan zakat sempena berbuka puasa. Telah menfardukan zakat sempena berbuka puasa pada bulan Ramadan itu pada kadar sa'an, 1 gantang, daripada min tamrin, tamar, ataupun sa'an, 1 gantang daripada syair, iaitulah gandum murah. Kalau buat roti keras, orang Melayu kalau makan luka bibir dia. Tapi itulah roti yang Nabi makan, keras. Roti murah lah, sebab keras tak sedap. Nabi tak pernah makan roti daripada gandum bur, iaitu gandum mahal. Okey. Kalau makan gandum murah pun, maka keluarkan zakat juga 1 gantang gandum murah itu, ikut makanan yang dia makan. Kalau dia makan syair, maka zakat dia dengan syair. Kalau dia makan bur, gandum mahal, maka zakat dengan bur. Dan zakat itu mestilah dikeluarkan ala kulli hurrin, oleh semua orang yang merdeka. Lawan orang merdeka ialah hamba ataupun dia hamba. Wajib ke atas semua orang merdeka ataupun hamba. Tak kira sama dia tu lelaki ataupun dia tu perempuan, asalkan dia tu minal muslimin, asalkan dia tu Islam. Semua orang Islam wajib, semua orang Islam wajib. Tak kira dia merdeka atau hamba, lelaki atau perempuan, budak atau orang tua dewasa, orang uzur, orang sakit, atau baru lahir dan sebagainya. Okey. Ajma'a ulama ala masyru'iyati zakatil fitri. Ijma' ulama,
mengatakan bahawa zakatul fitri itu adalah masyru', disyariatkan. Hukum zakatul fitri, apa hukum dia? Jadi hukum dia ialah wajibah. Okey, ni baru satu markah. Soalan dia kata bayin. Biasanya soalan hukum dia akan tanya bayin hukma zakatil fitri. Bila tanya bayin tu artinya huraikan hukum zakatul fitri. Kalau kita jawab wajib saja, maka jawapannya satu markah. Satu markah. Apa huraiannya? Huraiannya ialah likulli mukallaf. Bagi setiap orang mukallaf. Mukallaf ni ada dua, satu baligh, satu aqil. Balighan, aqilan, kan. Mesti dia tu baligh dan aqil, tu mukallaf. Okey. Syurut wujub zakatil fitri. Okey. Jadi tadi kita dah tahu bahawa semua orang Islam wajib bayar zakat fitrah. Jadi syarat pertama mesti orang Islam. Syarat kedua kita dah tahu waktunya tu mestilah ada 2 bulan, kan? Iaitulah dia dapat hidup pada bulan Ramadan, bulan puasa. Lepas tu dia dapat hidup pada bulan Syawal, barulah namanya ada berbuka, kan? Kalau dia bulan Syawal saja baru lahir, dia tak dapat hidup pada bulan Ramadan, macam mana nak bukanya? Dia lahir, orang dah buka semua. Ataupun dia hidup bulan Ramadan saja dan tak dapat hidup pada bulan Syawal, dia mati dulu, maka mana buka dia? Puasa ajalah. Jadi bila sebut berbuka zakatul fitri, maka adalah 2 bulan tu dia hidup, kan? Okey, dan syarat ketiganya yasar, iaitulah ada kemampuan, ada kelapangan rezeki dia, boleh dia bagi kongsi kepada orang lain. Jadi Islam ni lawan dia kafir. Jadi orang kafir tak wajib. Jadi lawan Islam tu kafir, la yajib. Al-kafir la yajibu alaihi az-zakat, ataupun zakat al-fitri. Okey. Waktu mesti ada perkataan idrak, iaitu mendapat. Ini mesti ada. Kemudiannya mesti ada perkataan Ramadan, mesti ada perkataan Syawal. Bukan kita boleh ringkas-ringkas macam tu je. Nanti kalau ringkas nanti tak dapat markah pula. Maksudnya ialah kalau kita nak menghafal perkataan ni, jangan ditinggal, sebab perkataan ni adalah perkataan yang untuk orang nak bagi markah, pentaksi nak bagi markah. Ayat yang panjang, perkataan ni kalau ada, insya-Allah ada markah. Kalau ayat yang panjang tak ada 3 perkataan ni, tak ada markah. Okey. Idrak akhir juz'in, akhir juzuk bulan Ramadan, wa awal juz'in, awal juzuk daripada bulan Syawal. Jadi dia mendapat, ni paling penting, mendapat bulan Ramadan, artinya dapat apa? Dapat hidup, ada nyawa dia, dan juga dapat hidup pada bulan Syawal. Contoh budak lahir, kan, kalau dia lahir tu sebelum maghrib akhir bulan Ramadan, dia lahir je tekuat Allahu Akbar azan, berarti dia dapatlah hidup pada bulan bulan Ramadan. Kemudian bila Bilal dia azan Allahu Akbar, dia pun terkiok mati, kan, baru Allahu Akbar mati. Jadi dia hidup sekejap, hidup 2 je saat, 1 saat sebelum azan, 1 saat selepas azan, baru Allahu Akbar mati dia. Jadi 2 saat dia hidup itu, berarti dia dapat 2 bulan, kan? Maka wajib zakat fitrah ke atasnya, yang perlu dibayar oleh penjaga dia ataupun wali dia, bapak dia. Okey. Jadi
tak kira berapa lama dia hidup, yang penting dia dapat hidup dalam waktu 2 bulan itu. Bukan semestinya sebulan kan. Satu saat pun dikira dapat dah dia hidup dalam bulan itu, bulan Ramadan ataupun bulan Syawal. Okey, walaupun satu saat dia hidup dalam bulan Syawal ataupun satu saat dia hidup dalam bulan Ramadan. Begitu juga orang yang dah berpuasa 1 bulan, tiba-tiba bila azan dia nazak, confirm dia dapat hidup dalam bulan Syawal. Sebab orang azan tu dia masih nazak, berarti dia hidup lagi lah kan pada akhir bulan Ramadan. Berarti dia wajib bayar zakat fitrah yang dibayarkan oleh wali dia. Jadi yasar, maksud yasar ialah lahu malun yazid, dia ada harta yang lebih, an nafaqatihi wa nafaqati ayalihi, lebih daripada nafkah dirinya sendiri dan nafkah iyal ni ahli keluarga dia. Iyal ni apa? Ahli keluarga dia. Okey. Bilakah waktu dia ada kelebihan waktu tu? Pada fi lailatul aid wa yaumihi. Maksudnya waktu wajib membayar zakat tu apabila telah masuk saja bulan Syawal, maka masuklah waktu wajib membayar zakat, sehinggalah imam bertakbiratul ihram untuk solat Id pagi besok kan. Jadi kalau belum masuk bulan Syawal, dia harus sahaja bayar zakat, sebab dia tak tahu dia boleh, umur dia boleh sampai ke bulan Syawal ke tidak kan. Jadi dia nak bayar pada awal bulan Ramadan, maka harus kan, harus sampai akhir Ramadan harus. Masuk dia Syawal, maka berlakulah hukum wajib kan. Iaitu masuk maghrib bulan Syawal kan, akhir pada bulan Ramadan tu masuk maghrib, maka masuklah hari baru. Okey. Jadi kalau pada malam tu dia kaya, ada kelebihan rezeki, maka wajiblah dia bayar zakat. Kalau pada malam tu dia kaya, besok pagi di rumah terbakar tinggal selai sepinggang, dia tetap juga wajib, sebab pada malam tu dia masih kaya lagi. Tapi dia abaikan untuk segera menunaikan kewajipan, salah dia lah. Pagi tu nasib dia lah tak baik kan, jadi dia berhutang kepada Allah SWT. Dia wajib bayar lah hutang tu. Begitu juga kalau seorang tu dia fakir miskin, malam tu dia fakir lagi, tak ada benda pun rumah dia, selai sepinggang, tiba-tiba orang datang bagi zakat, maka dia pun kaya. Pada malam tu dia miskin lagi, pagi tu dia jadi kaya, sebab orang banyak bayar zakat, maka dia wajiblah bayar zakat ketika itu, sebab dia dah jadi kaya pada pagi hari. Okey. Jadi yasar, apa maksud yasar? Ialah lahu fadlun min malin, minal mali yazidu an nafaqatihi wa nafaqati ayalihi. Okey. Okeylah tu. Kemudian cuba tengok maklumat idhafiyah sini. Ini pun kena perhatikan juga, sebab kadang pembuat soalan dia suka tanya yang macam ni kan. Bilakah furidat zakatul fitri, difardukan zakat fitri bila? Fi sanah ats-tsaniyah, tahun kedua minal hijrah. Sama seperti fi amil ladhi furida fihi shaum Ramadan, tahun difardukan puasa Ramadan. Sama lah. Okey, jadi kena perhatikan betul. Waktunya ialah apa? As-sanah ats-tsaniyah. Tu tengok. Habis. Okey.
Miqdar zakatil fitri, kadar. Okey, berapakah kadar zakat fitrah? Okey, ini kadar, iaitu adalah nilai dia dan juga waktu menunaikan dia. Berapa kadarnya? Kadarnya ialah sa'un, satu gantang. Satu gantang apa? Min ghalibi qutil balad. Satu gantang min ghalib qutil balad. Ghalib ni kebiasaan. Qutul balad ialah makanan asasi, makanan umum, makanan asasi umum satu negeri itu. Orang Malaysia secara umumnya makan nasi. Kalau ada orang yang makan roti, makan gandum, dia kata aku tak makan nasi, aku makan gandum, zakat dia macam mana? Zakat dia tetap nasi juga, sebab umum, ghalib. Apa ni, orang Malaysia makan nasi, jadi walaupun dia makan gandum, maka dia tetap juga zakat dengan zakat nasi juga. Ada juga orang pendalaman di kat Malaysia ni, dia makan sagu kan, tapi bila zakat dia tetap nasi juga walaupun dia makan gandum. Jadi kalau sekarang pakai nilai duitnya ialah pada 2.6 kilogram harga beras yang dia selalu makan, kan. Okey, min qutil balad alladhi yuqimu fihi al-mukallaf, yang biasa mukallaf tu duduk di mana, kan. Yuqimu fihi al-mukallaf, mukallaf tu duduk ke mana, maka balad itulah yang menjadi dia punya nilaian makanan asasi. Okey, wal arus beras atau nasi, dah masak nasi, kalau belum masak beras, ialah qutul balad fi Malaysia, makanan asasi kepada orang Malaysia, itu arus. Kalau kereta arus Pro 2 tak boleh dimakan. Arus ni ialah arus beras. Okey, waktu waktu menunaikan, waktu adaan menunaikan zakat. Jadi dia waktunya tu berkisar kepada hukum yang 5. Hukum yang 5 ialah hukum wajib, hukum mustahab ni sunat lah. Tapi biasa pelajar dia akan jawab, kalau hukum tu sunat ditulis sunnah, tapi sebenarnya sunnah tu salah, sebab sunnah tu dia sunnah Nabi, sama ada sunnah qauli, sunnah takriri, sunnah fi'li, itu sunnah Nabi. Hukum dia sunat, hukum dia mustahab. Sunnah tu perbuatan, perkataan ataupun pengakuan daripada Nabi. Hukum dia mustahab ataupun mandub, kan. Hukum dia mustahab atau mandub. Okey, wal afdal ni lebih bagus. Ni satu lagi mubah. Mubah ni ialah harus. Jadi pelajar dia kadang tu dia tak ingat, harus dia ingat, tapi bahasa Arab dia apa dia lupa, jadi dia tulis harus. Bila tulis harus tak ada markah lah, sebab bahasa Melayu kan. Jadi kenalah ulang 10 kali supaya lidah tu lembut, kan. Mubah 10 kali, ulang 10 kali supaya dia ingat bahawa mubah tu harus. Mubah harus. Okey, dah ingat dah. Dan hukum makruh dan hukum haram. Waktu mubah, waktu harus, waktu makruh dan waktu haram. Waktu wajib, waktu mustahab, waktu mubah, waktu makruh, waktu haram. Okey. Waktu wajib, seperti tadi kita dah bicara, masuk saja maghrib, ghurubus syamsi, akhir Ramadan, maka masuklah waktu wajib. Sebab apa? Dah dapat dia 2 bulan, iaitu bulan Ramadan dan bulan
Syawal. Masuk saja bulan kedua daripada 2 bulan tu, maka bermulalah waktu wajib. Akhir hari Ramadan. Awal malam Eid. Okey, awal malam Eid. Okey. Jadi apa tu, kita kena pastikan okey, waktu wajib tu kita boleh jawab salah satu lah, kita boleh jawab dengan jawapan yang sebegini, ataupun kita boleh jawab yang ni. Kalau kita nak pakai ataupun, maka kita pakai yang ni lah, awwalul lailatul Aid. Bilakah waktu wujubnya? Ialah waktu apa tu, awwalul lailatul Aid. Awwalul lailatul Aid kan, awwalul lailatul Aid. Okey, waktu wajibnya ialah awwalu waqtul Aid. Ataupun kita boleh jawab inda ghurubi syamsi akhiri yaumi Ramadan. Yaumin min Ramadan. Kita boleh jawab sama ada yang ni ataupun yang ni, ataupun kedua-dua sekali, daripada pangkal sampai ujung. Boleh lah. Sama ada jawab setengah boleh, kita nak jawab semua pun boleh, InsyaAllah dapat makan penuh. Waktu mustahab ialah waktu sunat. Waktu sunat ialah sebelum solat hari raya, iaitulah pagi raya tu sunatnya pagi raya. Tapi kalau kita bekerja-kerja sampai ada kemungkinan kita tak sempat nak bayar kerana orang ramai sangat, orang sibuk lagi tu, amilnya pun sibuk nak apa tu, uruskan itu macam-macam, orang nak sembahyang raya, kemudian rasid habis. Biasa rasid habis. Itu paling bahaya. Bila pagi raya orang berebut nak bayar, rasid habis. Bila rasid habis, macam mana cerita? Kalau amil tak ada buat catatan, dia main bayar macam itu je, tak sah. Sebab apa? Apakah bukti duit tu akan sampai kepada PPZ, dan dia agih kepada asnaf dia ataupun masarif zakat. Jadi syarat untuk sahnya zakat tu, dia mesti diagih kepada masarif, kepada asnaf. Tapi kalau tak ada resit, bila nak audit, jadi yang tak ada resit tu tak masuk audit, berarti duit tu kemungkinan besar tak akan diserah kepada asnaf. Kecuali kalau amil tu dia ada buat catatan, maka nanti dia akan collect mana-mana resit tak habis, dia akan tolak lah resit yang tak habis tu menurut kepada catatan yang dikutip oleh amil. Itu yang bahaya. Bahaya kalau bayar last minute. Eloklah dalam keadaan sekarang ni, hari ni, kita bayar awal lah, supaya tidak berlaku nanti resit habis ataupun tak sempat nak bayar pada pagi hari raya. Sebab nak kerja sunat terus gagal bayar, berdosa terus kan, berdosa besar lah tu, sebab meninggalkan salah satu daripada rukun Islam, iaitu zakat. Okey. Tapi kalau kita boleh cari orang miskin sendiri, pagi raya tu kita bekerja, alamak resit dah habis, dia pun bekerja untuk cari orang miskin sebelum imam takbir, habis tinggal hari raya, sembahyang raya. Jadi antara mencari orang miskin dengan meninggalkan sembahyang raya, lebih afdal cari orang miskin dulu untuk menyelamatkan kita punya zakat fitrah. Sebab zakat wajib, sembahyang sunat tu sembahyang adalah sunat. Okey, waktu mubah, waktu harus. Orang tanya, bila boleh mula bayar zakat ni? Boleh bayar zakat bila masuk sahaja waktu bulan Ramadan, maka dah boleh. Bila dah boleh, berarti mubah. Mubah tu artinya boleh. Daripada awal Ramadan, 1 Ramadan tu dah boleh bayar. Dah boleh bayar sampai bila dah boleh bayar ni? Sampai sebelum sembahyang hari raya. Masih boleh bayar lagi. Imam dah dah berdiri dah tu, nak takbir dah tu. Belum takbir lagi. Belum takbir boleh bayar.
dah takbir tak boleh bayar. Dia mesti sebelum takbir. Okey. Dah takbir saja sembahyang hari raya, maka dah tak boleh bayar lagi. Kalau bayar juga, dia tak kira zakat lagi dah. Dia kira sedekah biasa. Okey. Habis yang di atas ni qablah. Yang ni pun qablah solat Id. Yang ni qablah solat Id juga. Ialah yang ni waktu sunatnya kan. Yang ni waktu boleh. Waktu sunat tu pun termasuk waktu boleh. Boleh dan sunat. Boleh dan afdal. Kan. Jadi mubah ni boleh. Kemudian waktu makruh, sebenarnya kalau dalam mazhab Syafi'i tak ada ni. Selepas solat dah tak kira zakat lagi. Tapi dalam buku ni kata kalau lepas solat, dah habis solat baru nak bayar, itu dia kata makruh. Wallahu a'lam lah. Buku tu kata macam tu. Kalau tak jawab macam tu kan tak dapat markah pula kan. Jadi dalam buku kata selepas solat boleh bayar lagi, tapi hukum dia makruh. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i kata tak boleh. Kena bayar jugalah, tapi sebagai qada lah. Qada zakat ajalah. Okey, qada zakat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Sebenarnya dah habis waktu, habislah. Tapi itu usaha kita lah, kelalaian kita. Semoga Allah Ta'ala terima, mudah-mudahan lah. Sebenarnya terima tidak, kita tak tahu. Kita usaha saja. Waktu haram ialah selepas maghrib hari raya, ba'da ghurubi syamsi yaumul Aid. Jadi yaum al-Aid, hari raya. Yang pagi tadi tu dah sembahyang raya. Pagi tadi sembahyang raya tu yaumul Aid kan. Pagi tadi sembahyang raya tu yaumul Aid. Kalau pagi tadi tu belum sembahyang raya, malam tu takbir, besok sembahyang raya, besok sembahyang raya tu namanya Lailatul Aid. Okey, jadi malam raya artinya besok sembahyang raya. Hari raya artinya pagi tadi dah sembahyang raya dah lepas. Yaumul Aid artinya pagi tadi sembahyang raya, dah lepas dah sembahyang. Kalau Lailatul Aid artinya besok pagi sembahyang, belum sembahyang raya lagi, besok pagi. Yaumul Aid dah lepas dah. Okey, Yaumul Aid. Jadi masuk maghrib, ba'da ghurubi syamsi, masuk maghrib hari raya artinya pagi tadi dah sembahyang raya. Jadi waktu bayar zakatnya haram. Haram bayar zakat kalau dah masuk malam hari raya kan. Pagi tadi sembahyang raya tak nak bayar, malam tu baru nak bayar, maka hukumnya haram. Okey. Okey. Miqdar, kemudian ini miqdar, kadarnya ialah 1 sa'. Kadar zakat ialah 1 sa', iaitulah 1 gantang, sama dengan 4 mud, 4 cupak. Mud tu cedok dengan 2 tapak tangan tu, berapa timbangan dia tu, tu 1 cupak lah. Jadi 4 kali cedok tu sama dengan 1 gantang. Jadi ikut kiraan standard, 1 mud tu 675 gram. Jadi dikali dengan 4 dapatlah 2600 gram. Okey. Bagi beras. Tapi kalau gandum mungkin lebih berat lagi lah. Kalau beras ni 4 kali cedok tu, bagi bukan orang Malaysia lah, bagi orang Baghdad kan. Kita punya kiraannya centralized seluruh dunia kan. Bukan orang tu kecil sangat, bukan orang tu besar sangat, orang yang sedang-sedang kan. Okey. Jadi bila 675 gram kali 4, 2 kilo 600 gram. Kalau macam tadilah, kita kira makan harian kita beras, kalau jenis RM2.60 sekilo,
Maka kalilah dengan 4, berapa tu, kira lah dekat-dekat RM7, lebih kurang RM7. Kalau kita makan jenis beras yang RM11 sekilo, basmati RM11 sekilo, basmati cap biri-biri RM11 sekilo, contoh kan, maka kira lah 2 kilo 600 gram dah apa, RM24 kan, RM24 atau lebih kan, macam tu dah, kira sendiri dah. Tapi RM20 lebih. Jadi kalau kita bayar RM21 pun tak cukup lagi, kena cari fakir miskin untuk bagi zakat fitrah kita, yang balance daripada kita bagi ke amil. Kita bagi amil RM21, sepatutnya kita bayar RM24, kita lagi apa, lagi RM3 gitu, cari fakir miskin untuk bagi balance dia. Okey. Jadi ini standard pada 2015, 2016. Yang oren tu 2015, yang merah tu 2016. Kalau Sabah Sarawak RM7, RM7 kan, RM7. Dia kata lil mantiqah atau naul arus al mustaqdam, jenis beras yang digunakan. Okey, tengok di Semenanjung pula, tengok ada juga yang rendah lagi, mungkin beras kat sana harga dia murah. Kalau tengok dekat Terengganu, mungkin ada beras yang harga RM2, RM2 ke, atau RM1 lebih ke sekilo, maka dia bayarlah RM4.60, RM4.50 kan. Sebab harga, kalau orang betul-betul miskin, dia makan harga beras hancur kan, harga RM1 lebih sekilo atau RM2 sekilo, maka dia bayar, boleh lah dia bayar ni. Tapi yang harga makan beras, orang yang makan beras harga standard, jangan buat-buat bayar murah. Nanti bukan kira murah mahal, kira nanti sah ke tak sah zakat kita tu. Sebab bukan dikira pada murah mahal, murah dikira pada apa jenis beras yang kita makan. Tengok Johor ni kan, tengok kena amanah diri sendiri, amanah diri sendiri. Okey, jadi hukum menunaikan zakat selepas solat hari raya, solatul fitri, dikata sini yu'tabar sedekah walaysat zakatan wajibatan, bukan zakat yang wajib. Okey, hikmah, ingat ni hikmah ada ta marbutah ta marbutah ni, tengok betul, sebab kadang-kadang soalan tu tanya ma hukmuhu, uzkur apa ta'rif zakatul fitri wa ma hukmuhu. Dia tanya ma hukmuhu, dia jawab hikmah. Sebab dia ejaan dia lebih kurang sama, bezanya pada tak marbutah ni. Sebab itulah kena hati-hati tengok ta marbutah ni. Tengok ta marbutah ni kan, tengok ta marbutah ni, tengok. Okey, betul, tengok ta marbutah ni. Nak menjawab, nak membaca soalan, nak menghafal, tengok betul-betul tu. Selalu budak salah. Soalan dia hikmah, dia jawab hukum. Soalan dia hukum, dia jawab hikmah kan. Contoh soalan dia uzkur salasatan kan, 3 min hikam. Hikam ni masalah ni az-zakah, contohnya kan az-zakah. Jadi soalan dia hikam, jadi ejaan sama dengan hukum. Dia ingat hukum lah ni, padahal ni hikam. Jadi bila sebut salasatan, ada pula hukum dia 3 kan, mesti dah hikmah kan. Hati-hati. Jadi soalan biasanya dia kata bayin. Kalau hikmah biasa dia kata bayin.
hikmata hikmata zakat al-fitri, ya, zakatul fitri, bayin hikmah. Okey, bila dia kata bayin, bila dia kata bayin, maka hati-hati, ya. Hati-hati. Jadi dekat sini hikmahnya ialah tathhirul mal, mensucikan harta. Tapi ini baru dikrun, bayannya belum lagi. Bayannya mana? Mensucikan harta. Bagaimana? Mana keterangan mensucikan harta? Macam mana dia mensucikan harta? Zakatnya boleh mensucikan harta macam mana? Bi ikhraji ba'di al-mal. Okeylah, baru ada dia punya tu bayan ni kan. Ataupun bi ikhraji zakatil wajibah. Okeylah. Dengan mengeluarkan zakat yang wajib, kan. Jadi dah harta kita tu suci sebab sebahagian daripada harta tu telah kita keluarkan sebagai zakat, kan. Jadi ini saja satu markah. Bayan dia lagi satu markah. Jadi dalam DSK, konsep dia, buku ni adalah buku teks adalah bahan sokongan, bukannya bahan teras. Bukan kita berpandu 100% kepada buku teks, sebab dalam buku teks tu kemungkinan tidak menyentuh ke semua yang di kehendaki dalam DSK, kan. Jadi dia sebagai panduan saja. Sebab tu kalau ada kekurangan kita kena tambah. Okey. Hikmah yang kedua, jabrul khalal, menampal kecacatan, kekurangan. Okey. Tampal kekurangan apa? Yaqa'u fi saum, yang berlaku pada puasa. Okeylah, ni ada bayan dia tu. Yang ketiga dikata musa'adatul muhtajin, membantu orang yang memerlukan. Macam mana dia membantu? Tak ada bayannya, kan. Kalau kita katakan bi as-sadaqah al-wajibah, kan, sama macam tadi. Ini bi sadaqah wajibah, bi ikhraj sadaqah wajibah, yang ni bi sadaqah wajibah. Boleh lah. Sama pun sama lah, yang penting ada dia punya bayan. Bi sadaqah al-wajibah, kan. Ada bayan. Okey. Kemudian takmim as-surur, mengumumkan kegembiraan. Tak ada orang kaya saja gembira, orang miskin dia sedih, kan. Jadi bila ada sedekah wajibah tu tadi, maka orang dah miskin dia dapat bahagian dia, maka dia boleh bergembira lah, kerana ada makanan dan ada lebihan rezeki hasil daripada sedekah orang lain kepada dia untuk hari raya itu, kan. Jadi kalau tak dapat hari raya dia gembira, tak dapat setiap hari dia bergembira pun, dapat satu hari raya tu dia gembira pun, jadilah janji dapat sama-sama gembira walaupun satu hari, kan. Jadi mengumumkan kegembiraan ala kulli abda'il mujtama'an muslim, ke atas semua anak-anak masyarakat orang Islam. Tak dapat hari-hari pun, satu hari pun jadilah, kan. Okey. Yang kelimanya tazkiyatun nafsi. Jadi tak ada bayan dia, tak ada. Jadi kita kena buat bayan dia. Contohnya tazkiyatun nafsi bi dengan muasati. Muasah ni simpati al fuqara. Fuqara dengan simpati kepada fuqara. Ada bayan dia, boleh dapat 2 markah. Kalau tidak, 1 markah aja. Okey. Masail al-muta'alliqah. Hukum ada zakat fitri bin nuqud. Okey, hukum keluarkan zakat dengan duit. Hukumnya ialah yajuz, harus kadarnya bimiqdar nilai kimah, nilai 2.6 kg
beras di Malaysia. Okey, kadarnya ni, kadar ni kena ingat juga, nilai ni mesti nilai ni, nilai hukumnya harus. Okey, hukum zakat fitrah kepada anak yang lahir sebelum anak yang lahir sebelum maghrib, malam puasa, malam raya, dan mati selepas maghrib. Wal mutawaffa ba'dahu, selepas maghrib. Okey, dia lahir sebelum, mati selepas. Jadi hukum zakatnya lah wajib, wujub zakat. Habis. Hukum memindahkan zakat ke negeri lain. Dia duduk Selangor, dia bayar zakat ke Kelantan contoh, hukumnya ialah la yajuz. Kalau dia kata aku sebenarnya asal Kelantan, aku Selangor ni untuk kerja je, aku bermukim saja, aku tidak mustautin, nanti aku balik Kelantan balik. Tapi ulama meletakkan panduan bahawa zakat tu dikeluarkan di mana tempat dia mencari rezeki. Di mana cari rezeki, dia cari rezeki kat Selangor, bayar Selangor. Tapi kalau dia orang Kelantan, dia kata saya memang nak balik Kelantan, dibawa duit dia ke Kelantan, itu ada lagi perbahasan ulama. Tapi kalau dia orang Selangor, memang tak ada kena mengena orang Kelantan, memang dia duduk Selangor betul, tiba-tiba dia nak bayar zakat bagi kat Kelantan, maka itu tak boleh. Okey, la yajuz. Berdasar kepada qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirhum, bagi tahulah kepada mereka, annallaha, bahawa Allah qad farada alaihim sadaqah, telah menfardukan, mewajibkan ke atas mereka itu sedekah, iaitu zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim, diambil daripada orang kaya mereka, faturaddu ala fuqaraihim, kemudian kembalikan kepada fuqaraihim. Jadi him tu mereka, iaitu dah pada negeri yang sama. Ambil daripada orang kaya negeri itu dan dipulangkan balik kepada orang miskin negeri itu juga. Okey, jadi la yajuz. Kemudiannya tadribat. Okey. Mata rajul fi akhir yaumi Ramadan. Okey, tapi qabla ghurub. Wajib zakat. Apa hukum zakat dia? Tak wajib. Qabla ni artinya belum masuk bulan Syawal, berarti dia tak dapat 2 bulan, maka tak wajib. Okey, yuladu tiflu lailatul Aid. Tengok ba'da ghurub. Jadi dia tak dapat Ramadan, dia dapat 1 bulan je lah, dia dapat Syawal, dia tak dapat Ramadan, maka tak wajib juga. Okey. Zaid rajulun miskin. Okey, sara musiran, jadi kaya, fi sabah, sebab dapat zakat banyak. Apa hukum dia? Wajib zakat. Abdul Rahman tajirun ghani, dia kaya, aflasa fi sabah, subuh tu terbakar rumah dia, belum bayar zakat lagi. Jadi dia kena bayar zakat ke tidak? Kena bayar. Sebab apa? Malam tadi dia kaya, pagi tu siap suruh dia tak nak bayar zakat awal-awal, dia dah masuk waktu wajib, maka wajib dia tak boleh gugur. Okey. Sulaiman akhraja, mengeluarkan zakat li banihi, kepada anak dia, balagha khamsata asyara, yang telah sampai 15 tahun umurnya. 15 tahun umurnya, maka hukum zakatnya ialah boleh, harus, wajib. Sebab apa? Sah. Jadi sah zakat. Sah zakat dia kerana anak dia belum balagha asyuddahu, belum sampai umur berdikari. Ada yang kata 18, ada yang kata 21. Jadi kalau di Malaysia ni 21 tahun lah, sebab 18 tu masih belajar lagi kan, baru tingkatan 6.
Tapi kalau umur 18 tu dia dah kerja, maka dia dah berdikari ya. Tapi kebiasaannya umur 21 pun kadang-kadang masih belajar lagi kan. Selagi mana dia tak berdikari, maka selagi itu dah bapa dia wajib bayarkan zakat kepada anak itu, sebab anak tu masih dia tanggung. Kan, itulah. Jadi kalau 15 tahun ni baru tingkatan 3. Confirm lah dia tak boleh berdikari. Bukan kira balik, tapi dia kira berdikari. Okey, wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.